Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kembali lagi kita pada pagi ini bersama-sama dalam tadabbur setiap daripada muka surat Al-Quran. Alhamdulillah, hari ini kita telah sampai kepada muka surat 492, muka surat Al-Quran. InsyaAllah kepada sesiapa yang mempunyai kemudahan, mempunyai kelapangan untuk membuka mushaf, jadi dialu-alukan untuk membuka mushaf mereka untuk sama-sama kita meneliti, mentadabbur ayat-ayat daripada muka surat ini insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama masih lagi di surah Zukhruf insya-Allah, ayat yang ke-34 sehingga ayat 47 insya-Allah. Ayat 34 sehingga ayat 47 daripada surah Az-Zukhruf. Kita sekarang berada dari tebing sungai Brunei Darussalam, di tepi sebuah surau yang cantik dan di tepi Bandar Seri Begawan insya-Allah. Jadi insya-Allah pagi ini moga-moga kita akan dapat mengambil manfaat yang sebaik-baiknya daripada 30 minit kita bersama-sama dalam muka surat ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walibuyutihim abwaba wa sururan 'alaiha yattaki'un wa zukhrufa wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Dua ayat yang saya sedang baca sebentar tadi, yang baru saya baca, iaitu menceritakan tentang sambungan daripada apa yang telah kita baca kemarin semalam, iaitu tentang apa? Tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak memberikan kepada orang kafir, orang-orang yang tidak beriman di atas dunia ini segala-galanya. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mahu nak menunjukkan bahawa apa? Bahawa jika sekiranya ia dilakukan demikian, maka ditakuti semua orang nanti akan terpengaruh dan merasai bahawa kafir ni hebat, tidak Islam ni hebat dan sebagainya. Jadi oleh kerana itulah maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan beberapa perkara saja untuk manusia di atas dunia ini. Dan oleh kerana itu pun ramai kita lihat di atas dunia ni orang-orang Islam yang terpengaruh dengan orang-orang yang tidak Islam ini dan merasai bahawa mereka itu mempunyai kehebatan, mendapat kekayaan, mendapat kemudahan, mendapat limpah kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun mereka itu tidak beriman. Jadi oleh kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di sini beberapa perkara yang telah kita baca semalam. Apa dia? Yang pertama ialah atap-atap dan yang kedua ialah ma'arish, iaitu tangga-tangga ataupun kita katakan silin pada hari ini, iaitu kita katakan lift ataupun dalam bahasa Arabnya dipanggil SNC ataupun elevator. Jadi artinya di sini ialah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan beberapa perkara kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kepada orang-orang kafir ni semua benda ni daripada perak, boleh. Kenapa tidak disebutkan emas? Sebenarnya disebutkan emas dalam ayat yang kita akan baca sebentar lagi. Maknanya emas dan perak orang kafir boleh buat ini semua kan. Ditambah lagi pada ayat yang akan kita baca pada hari ini, iaitu wali buyutihin abwaba, dan juga rumah-rumah mereka. Artinya rumah-rumah mereka, apa rumah mereka itu? Pintu-pintu rumah mereka akan diperbuat daripada perak juga dan diperbuat juga daripada emas. Kalau Allah Ta'ala kehendaki, Allah Ta'ala boleh izinkan tu. Maknanya banyaknya emas Allah Ta'ala boleh jadikan, sebagaimana Allah Ta'ala jadikan besi pada kehidupan kita ni sangat banyak. Kita boleh buat kereta, kita boleh buat bangunan, kita boleh buat jambatan, kita boleh buat segala-galanya menggunakan besi, kerana banyaknya besi. Tetapi emas tidak seperti itu, Allah Ta'ala tak jadikan. Tapi sekiranya Allah Ta'ala nak jadikan banyaknya emas seperti besi, Allah Ta'ala boleh jadikan. Tetapi Allah SWT sebutkan di sini bahawa semua itu nak menunjukkan bahawa sebenarnya hidup dunia ini sangat-sangatlah hina sebenarnya. Sebab tu Allah Taala sebutkan sini apa? Orang kafir ni kalau Allah Taala nak jadikan pintu rumah mereka jadi emas, pintu rumah mereka daripada perak, wasurun. Surur ni ialah jamak kepada sarirun. Sarirun ni katil katanya dalam bahasa Arabnya. Wasurun ialah katil-katil, ataupun dikatakan iaitu maksudnya adalah kerusi-kerusi panjang yang mana tempat orang dulunya duduk
yattakiun. Yattakiun ni bersandar, berbaring dan sebagainya. Bukan berbaring katil. Tapi makna di sini ialah semua itu daripada emas lah. Alaiha yattakiun wa zukhrufa. Zukhrufa ni maknanya perhiasan. Makna sini kenapa tiba-tiba muncul perkataan zukhrufa? Jadi Allah dia katakan oleh ulama, iaitu sebagaimana tafsir jalan lain mengatakan zukhrufa sini ialah artinya emas. Jadi maknanya Allah Ta'ala boleh ciptakan, berikan kepada orang kafir ni perak dan juga emas kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak. Tetapi Allah Ta'ala kata apa? Wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya. Semua itu, wa in kullu, tidak adalah semua itu. Tidak ada semua itu. Lamma ni artinya ialah illa. Maknanya melainkan. Tidak adalah semua itu melainkan mata'ul hayatid dunya. Maknanya sini Allah Ta'ala nak ingatkan kita bahawa kekayaan yang ada, yang dimiliki oleh manusia di atas dunia pada hari ini hanyalah sebenarnya adalah mata'ul hayatid dunia, kesenangan hidup dunia. Oleh kerana itu, bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa, mereka ni janganlah pandang benda tu, jangan pandang perkara tu yang menyebabkan mereka ini semua takjub, dan kemudian mereka lupa kepada akhirat. Jadi Allah Ta'ala sebutkan kat sini lamma mata'ul hayatid dunya, tidak adalah ianya melainkan lamma mata'ul hayatid dunya, kesenangan hidup di dunia, wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin, dan wal akhiratu, dan akhirat itu di sisi Tuhan kamu, lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kita mengejar akhirat, jangan mengejar dunia tu. Kemudian seterusnya, wa man ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Allah Ta'ala sebut di sini satu perkara lagi, iaitu kita ni apabila kita ni jauh daripada Quran, apa akan terjadi kalau kita lari? Nuqayyid maknanya ialah na'arid, iaitu kita ni seorang yang lari, seorang yang berpaling. Itu maksud ya'shu. Ya'shu ni asalnya perkataan ialah da'ful basar. Da'ful basar ni artinya seorang yang mana penglihatan dia tidak kuat. Dia tak nampak satu benda tu, dia tak nampak dengan betul. Itu asal makna ya'shu. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala gunakan perkataan ini, waman, sesiapa yang ya'shu an zikrir rahman, siapa yang buta. Nak kata buta tak, dia nampak sikit-sikit saja. An zikrir rahman, zikrir rahman artinya Quran. Siapa yang lari daripada Quran, siapa yang tak apa-apa nampak kebenaran Al-Quran itu, nuqayyid. Nuqayyid tu maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yastaula, artinya iaitu menguasai, akan kuasakan dia tu. Jadi ada satu benda yang akan kuasa, nuqayyid lahu, Allah Ta'ala jadikan satu benda, apa iaitu apa? Nuqayyid lahu syaitanan, satu syaitan. Syaitan ni apa? Maknanya benda yang tak nampak lah. Tapi syaitan juga boleh jadi benda yang nampak, iaitu manusia. Jadi syaitan ni ada dua, sebagaimana disebut dalam Quran, iaitu manusia dan juga jin. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan ikatkan, jadikan bagi dia, kau tak mahu sangat mengikut Al-Quran, kau tak mahu sangat mendengar Al-Quran, kau tak mahu sangat ikut Al-Quran, aku jadikan, Allah Ta'ala kata kepada dia ni satu benda yang mana? Yang dia akan menjadi qarin. Fahuwa lahu qarin. Qarin tu artinya yang sentiasa bersama dengannya. Mana tak lari daripadanya. Apa kerja qarin ni? Kita ni ada jugalah orang Melayu kan panggil qarin kan. Qarin tu apa? Qarin tu orang yang bersama dengan dia lah kan. Jadi dia ni ada qarin ni. Tapi semua orang sebenarnya yang lari daripada agama ni, yang tidak mahu mendengar agama, yang tidak mahu terikat dengan agama, Allah Ta'ala jadikan bagi dia ada satu nama dia qarin, iaitu syaitan. Bagi dia ada qarin. Itu ada qarin tu. Memang ada qarin apabila dia tu lari daripada agama. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Apa kerja qarin? Kerja qarin ini disebutkan, wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Wa innahum tu hum di situ ialah qarin tadi, syaitan tadi. Syaitan tadi kerja apa? Kerja dia ialah la yasuddunahum. La yasuddunahum, menghalang dia. Menghalang siapa? Menghalang orang-orang yang telah dijadikan qarin tu. Maknanya manusia, kalau dia ni tidak mahu mendengar Quran, tak mahu mendengar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala jadikan dia satu qarin. Qarin ini kerjanya apa? Menghalang orang ni pula, menambahkan kesesatan orang ni pula, menghalang dia daripada anis sabil, daripada jalan yang benar. Dan kemudian wayahsabuna annahum, wayahsabuna
Dan itu orang-orang kafir itu, orang yang tidak mau mendengar agama itu, yahsabuna annahum muhtadun. Annahum situ ialah maknanya syaitan lagi. Jadi menganggap, merasai bahawa syaitan itu adalah benar. Tengok kan macam mana manusia ni apabila dah sesat sangat, dia akan merasai bahawa syaitan tu betul, bukanlah Al-Quran tu betul. Jadi jaga-jagalah sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan korin, ditakuti waliyazubillah, Allah Taala jadikan bagi kita ni korin. Kenapa? Kerana larinya kita daripada agama, kerana kita ni dah dengar Islam, kita tak mau Islam, kita tolak Islam dan sebagainya, menyebabkan Allah Taala menjadikan satu kita korin dan menyebabkan kita bertambah sesat lagi. Kerana korin ini akan sentiasa mengajak kepada satu benda yang sesat. Hatta iza ja'ana, sehingga Allah Taala kata bila dia datang kepada aku nanti, iaitu pada hari kiamat, qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain, maka orang tu akan berkata, barulah dia sedar, barulah dia teringat, barulah dia insaf. Apa yang dia kata? Dia akan kata, dia kata gini, dia kata qala ya laita baini. Dia sangat menyesal pada ketika ini. Sangat menyesal tu apa maknanya? Ya laita baini, iaitu ya Allah, dia kata mintalah kenapalah tak jauhkan aku dan korin aku ni, wa bainaka, dia kata kepada korin itu, antara aku dan kau ni, bu'dal masyriqain. Bu'dal masyriqain maknanya jauh di antara langit dan bumi lah. Kita kata dalam bahasa Melayu, ataupun bu'dal masyriqain di antara maknanya di antara dua matahari, tempat jatuh dan juga tempat naik, iaitu antara maghrib dengan subuh. Waktu tu erti maknanya timur dan barat lah. Jauh makna sini ialah nak katakan sejauh-jauhnya. Kalau boleh, kalau macam ni lah aku tahu, ini cerita akhirat ni, cerita akhirat, dia akan berkata, dia kata kalau macam ni lah aku tahu, kalau boleh aku tak nak dia ni sejauh, biarlah aku berpisah daripada dia sejauh-jauh. Itu di dunia, itu dia penyesalan. Dia kata kalau boleh di dunia. Jadi kemudian dia kata apa? Fabi'sal qarin, inilah seburuk-buruk kawan, seburuk-buruk orang yang qarin aku. Qarin ni hari akhirat. Hari akhirat barulah nak sedar. Masa di dunia dulu qarin, kawan. Tak kira kawan sesat, kawan tu menyesatkan dan sebagainya, qarin berkawan juga. Jadi ini Allah Subhanahu Wa Taala beri amaran lah pada kita. Kalaulah kita ini mungkin ada kawan, ada sahabat baik kita, tapi dia ni menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ingatlah ayat ni kan. Nanti kita akan minta, akan menyesal, minta sejauh-jauhnya. Di antara langit dan bumi yang saya sebut tadi kan. Bu'dal masyriqain. Kemudian walan yanfa'akumul yauma iz zalamtum annakum fil azabi mushtarikun. Allah Taala kata walan yanfa'akum, tak guna lagi, tak akan ada guna lagi. Ini dah cerita pasal akhirat al-yaum, pada hari ini tak ada guna lagi kamu ni kata nak menjauh daripada qarin dan sebagainya. Iz zalamtum, kerana kamu telah menzalimi. Zalim apa? Di atas dunia dulu kamu telah berlaku zalim. Zalim apa? Kacau orang, bunuh orang? Tak. Zalim ni, zalim yang pertama ialah apabila kita kufur. Zalim yang pertama bila kita tidak mengikut Islam, sebenarnya kita telah menzalimi diri kita sendiri. Kita telah berlaku zalim. Jadi orang yang begitu layak dipanggil zalim. Iaitu apa? Orang-orang yang jauh daripada agama, yang menjauhkan diri daripada agama, yang tak mahu kepada Quran. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata kat sini izzalamtum, kemudian Allah Taala kata annakum fil azabi mushtarikun, dan kemudian kamu pada hari akhirat akan bersama-sama di mana? Mushtarikun fil azab, akan bersama-sama berada dalam azab tu. Seterusnya Allah Taala kata afa anta tusmi'us summa au tahdil umya wa man kana fi dalalin mubin. Allah Subhanahu Wa Taala sekarang balik kepada menghiburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang hiburan kepada Nabi. Hiburan apa? Iaitu wahai Muhammad, engkau tak boleh untuk memperkatakan orang-orang bisu. Tahdis summa, makna tusmi'us summa, kamu tak boleh memperdengarkan orang-orang tuli. Orang tuli, orang yang dah tak boleh dengar. Macam mana kita ni nak bersuruh dia ni mendengar? Muhammad, kau tak mampu. Erti sini ialah bukannya tuli, bukannya bukan tuli telinga. Mereka ni, orang-orang ni boleh mendengar, tapi artinya ialah mereka mendengar tapi tak mendengar. Mereka ada telinga tapi tak mendengar. Mereka ada mata tapi tak melihat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata kamu tak boleh. Nak bagi nampak tak boleh. Allah itu Allah punya kuasa. Allah yang berkuasa. Kerja kamu, apalah kerja kamu wahai Muhammad adalah al-balagh. Al-balaghul mubin.
menyampaikan dengan jelas, menyampaikan dengan percakapan, menyampaikan dengan perbuatan, menyampaikan dengan pelaksanaan. Apa-apalah yang mampu kamu buat, yang Allah Ta'ala beri kuasa kepada kamu, apa yang kamu ada, kamu kena sampaikan, digunakan untuk menyampaikan Islam, bukan hanya untuk mencari makan sahaja, bukan hanya untuk seronok-seronok saja. Hidup kita sebagai Muslim atas dunia ni adalah al-balagh. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, al-balagh, kerjanya al-mubin, menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Maka begitulah juga kita mewarisi kerja tersebut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, kamu tak boleh. Jadi kita juga tak boleh. Kita tak boleh nak menjadikan mereka tu mendengar dan faham kalau Allah Ta'ala tak izin. Jadi Allah Ta'ala minta daripada kita supaya kita ni jangan frust, jangan kecewa kalau manusia itu tak mendengar, manusia itu tak mahu menerima apa-apa yang kita sampaikan. Wa man kana fi dhalalin mubin, dan juga orang-orang yang berada dalam dhalal, kesesatan yang nyata. Fa imma nazhabanna bika fa inna minhum muntaqimun aw nuriyannaka allazi wa'adnahum fa inna alaihim muqtadirun. Ayat 41 dengan ayat 42. Apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dua apa? Iaitu kita kata dua keadaan yang mungkin boleh berlaku. Allah Taala boleh, yang pertama is nazhaban, iaitu nazhaban nabika. Nazhaban nabika artinya mematikan kamu, wahai Muhammad. Jadi Allah Taala kata, Allah Taala boleh matikan kamu. Matikan apa? Bukan mati, memanglah Allah Ta'ala boleh matikan kamu, tapi maksudnya mematikan kamu. Fa inna minhum muntaqimun, artinya kamu tak sempat untuk melihat apa yang akan terkena kepada orang-orang yang kafir ini. Itu makna satu keadaan. Allah Ta'ala seolah-olahnya berkata juga kepada pendakwa, penyampai Islam pada hari ini kan, sebagai kepada kita semua kan, kalau kita dah sampaikan Islam, kalau kita dah cerita Islam, kadang-kadang Allah Ta'ala melambatkan apa? Iaitu datangnya azab, datangnya pembalasannya kepada seseorang yang menolak agama. Jadi kita, itu dia kata nazhabanna bika. Allah Ta'ala matikan kamu dulu, wahai Muhammad. Allah Ta'ala boleh. Dan kamu, lepas tu kami akan balas mereka ni. Fa inna minhum muntaqimun. Allah Ta'ala ada. Kemudian atau nuriyannaka allazi wa'adnahum, ataupun kami akan tunjukkan kepada kamu. Kami tunjukkan apa? Kami tunjuk apa yang kami janjikan. Iaitu apa yang kami janjikan? Membinasakan orang-orang yang menentang Islam ni. Jadi itu boleh juga. Allah kata kemudian Allah Ta'ala kata apa? Fa inna alaihim muqtadirun. Kami mampu nak buat dua-dua tu. Nak hidupkan kamu pun boleh, nak kekalkan kamu pun boleh, kemudian nak matikan kamu dulu, kemudian kami seksa, kemudian mereka tu selepas tu pun boleh. Jadi kedua-dua tu boleh. Allah Ta'ala kata, kamu yang penting ialah jangan risau. Allah Ta'ala akan settlekan semua orang-orang yang tak mau beriman ini. Kerja kamu ialah menyampaikan saja. Famstamsik, oleh kerana itulah maka fastamsik maknanya berpeganglah kamu billazi uhiya ilaik, dengan apa yang diwahyukan kepada kamu, wahai Muhammad. Maknanya kamu ikut saja apa yang telah ditetapkan, apa yang telah diwahyukan kepada kamu, iaitu apa? Ikut saja Quran. Jangan tak ikut Quran. Kerana apa? Kerana mereka ni tak nak dengar. Jadi oleh kerana itulah maka pegangan kita sebagai orang Islam ialah apa? Apa-apa saja yang orang kafir tak nak dengar ke, orang kafir tak nak, mereka ni apa-apa kan, mereka nak lari daripada apa yang disampaikan ke, apa mesej kita sampaikan mereka tak nak dengar dan sebagainya, kita jangan kecewa. Yang penting ialah kita apa? Kita berpegang dengan wahyu, iaitu berpegang dengan Al-Quran tu. Jadi fastamsik. Jadi kita katakan kepada orang Islam pada hari ini, Muslim-Muslim pada hari ini, fastamsiku, berpeganglah kamu dengan bil Quran, dengan Quran. Jangankah kamu lari daripada Quran tu. Itu apa ni Allah Subhanahu Wa Taala seru kita. Kemudian innaka ala siratim mustaqim. Allah Taala kata kamu berada di atas jalan yang lurus. Artinya apa kan? Iaitu kita yakin kita berada di jalan lurus, kita teruskan kerja walaupun tidak diterima oleh manusia. Wa innahu lazikrun lak wa liqaumik. Itu adalah peringatan kepada kamu wahai Muhammad, kepada kaum kamu wahai Muhammad. Wa sawfa tus'alun, dan mereka ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas perbuatan mereka itu. Man was'al man arsalna min qablik min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olahnya berkata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sekarang ni, apa itu? Was'al, tanyalah man arsalna min qablik,
orang-orang yang telah kami utuskan sebelum daripada kamu. Siapa yang diutuskan sebelum daripada kamu? Iaitu nabi-nabi. Nabi-nabi terdahulu. Di mana nabi-nabi ni? Mereka semua telah wafat, mereka telah meninggal, mereka dah tak ada lagi di dunia bila Nabi Muhammad SAW datang. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tiba-tiba meminta kepada Allah, meminta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, was'al, bertanyalah. Bertanya siapa? Mereka kan dah tak ada. Jadi ulama-ulama mengatakan bahawa ayat ini adalah merupakan majaz, dia kata. Bila dia kata bertanyalah, ertinya bertanya sini rasul-rasul yang terdahulu iaitu apa? Cuba kamu tengok. Cuba kamu bacakan, kamu lihat cerita-cerita rasul-rasul yang terdahulu. Apakah agama yang mereka bawa? Apakah seruan yang mereka bawa? Jadi itu maksudnya, bukan bertanya kan, tak mampu dah nak bertanya macam mana kan, mereka dah tak ada. Jadi ertinya ialah cek lah, cuba cek agama-agama. Kita katakan pada hari ini agama-agama ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yang dibawa oleh Nabi Nuh, yang dibawa oleh Nabi Hud, Nabi Saleh, yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, semua sekali ni cuba cek tengok apa yang mereka, adakah mereka ini, Allah Ta'ala sebutkan sini kan, adakah aja'alna min dunir rahman alihah, adakah kami jadikan bagi Allah ini, ada bersama-sama selain daripada Allah ini, ada lagi Tuhan-Tuhan yang lain? Jawapannya tak ada, of course kan, tak ada. Jadi kalaulah tak ada, jadi Nabi Muhammad SAW ini bawa apa lagi, sama dengan apa yang dibawa oleh Nabi-Nabi yang terdahulu. Oleh kerana itulah maka wahai Muhammad, bersabar engkau, fastamsik, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang Muslim pada hari ini, bersabar. Bersabar apa? Iaitu bersabar berpegang kepada agama, sampaikanlah agama walaupun manusia ini menolaknya. Tapi yang penting bagi kita ialah kita berusaha dengan sebaik-baik mungkin untuk menceritakan kepada manusia ini dengan sejelas-jelas mungkin, sehingga mereka ni nampak, dan sehingga bila mereka ni menolak Islam ni, menolak agama ni, mereka menolak dalam keadaan terang dan clear kan. Jadi maknanya sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rusydi ala rusydi, maknanya kan dengan terang, dengan jelas dan sebagainya. Okey, jadi ayat yang terakhir pada hari ini kita akan tengok pula cerita walaqad arsalna Musa bi ayatina. Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa dia telah mengutuskan siapa? Iaitu Nabi Musa. Kita sebut sebelum daripada ni bahawa di antara persamaan yang ada pada surah-surah Hawamin, iaitu 6 surah ni, yang 6 yang sedang kita baca ni, salah satu daripadanya Zukhruf, iaitu surah-surah ini menggabungkan cerita perkara-perkara yang sama. Di antaranya ialah mereka semua ni adalah Makkiyah. Semua ayat-ayat ini adalah Makkiyah. Yang keduanya, surah-surah ini semuanya menceritakan tentang, dimulakan dengan kehebatan Quran. Yang ketiganya ialah menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Semua ada kisah Nabi Musa. Jadi kita tengok sekarang ni kita telah sampai kepada salah satu daripada perkara yang menyamakan di antara surah-surah ini, iaitu apa? Iaitu kisah Nabi Musa. Allah SWT ceritakan apa tentang kisah Nabi Musa di sini, iaitu apa? Walaqad arsalna Musa bi ayatina ila Fir'aun. Allah Ta'ala kata kami kirimkan Nabi Musa kepada Fir'aun dengan ayat-ayat kami, wa malaihi, dan juga tenteranya, dan juga grupnya, dan juga pengikut-pengikutnya, pengikut yang berwalak kepada Fir'aun, yang mempertuhankan Fir'aun tu. Faqala inni rasulu rabbil alamin. Musa berkata, aku adalah utusan daripada Tuhan sekalian alam. Kemudian falamma ja'ahum, tapi apa yang berlaku? Seolah-olah macam Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Tahu apa yang berlaku bila Allah Ta'ala utuskan Musa kepada Fir'aun, dengan mukjizatnya, dengan tanda-tandanya dan sebagainya. Apa yang berlaku? Falamma ja'ahum bi ayatina, bila dia datang dengan ayat kami, maknanya dengan tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda kehebatan kami, semua makna bukti-bukti dah dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, dengan 9 tanda, semua mukjizat dan sebagainya. Idza hum minha yadhakun. Apa yang berlaku? Mereka ketawa situ apa? Ketawa mempermain-mainkan, ketawa istihza dia panggil. Ketawa apa? Ketawa apa? Ketawa ini Musa. Apalah Musa, tak habis-habis kau ni cerita pasal Tuhan kau ni. Itulah yang dikatakan oleh Firaun dan juga pengikut-pengikut. Dan kita lihat ini juga hampir-hampir sama berlaku kepada orang Islam pada hari ini. Kalau mereka ni membawa ajaran yang benar, mesej yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, membawa isi Quran, tak kiralah bagaimana bentuknya, tapi
kalaulah mesej itu yang daripada Quran, maka ramai manusia pada hari ini bila mereka mendengar ni mereka akan ketahui. Tak habis-habis dia kata kan. Cerita pasal ni je, pasal agama je. Tak habis-habis kau ni cerita pasal agama. Jadi ini adalah tekanan kadang-kadang tu kepada orang-orang yang membawa Islam ni. Jadi apa yang perlu kita katakan ialah fastamsik, bersabarlah. Bersabarlah. Ini bukan hanya kepada kita saja berlaku, pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga berlaku, kepada nabi-nabi seluruh terdahulu juga telah berlaku. Kepada Nabi Musa, mereka ketawa kepada Nabi Musa alaihissalam bila Nabi Musa membawa tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat itu saja kita pada hari ini daripada lapangan tepi sungai Brunei. InsyaAllah jumpa lagi esok, insyaAllah. Setakat itu saja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.